Okey, jadi lepas ni korang dengarlah baik-baik macam mana bayangan untuk makhluk Bahamut ni. Di mana kalau korang dengar memang tak terbayangkan macam mana luar biasanya makhluk Bahamut ni. Even nak gambarkan dalam lukisan pun memang macam tak boleh. Assalamualaikum dan hai semua. Okey, jadi Arab dan juga makhluk mitologi. Jadi kombinasi ni boleh dikatakan mungkin tak pernah ataupun jarang untuk kita dengar sebelum ni kan. Selalunya kalau kita cakap saja tentang makhluk mitologi ataupun makhluk mitos ni, mesti orang akan selalu kaitkan dengan nama Yunani ataupun Greek kan. Sebab apa? Sebab kisah dan juga beberapa makhluk mitologi daripada Greek ni memang boleh dikatakan sangat-sangat popular dan juga familiar lah. Di mana ramai orang tahu, sebagai contoh macam Medusa, Cerberus, Phoenix, Hydra, Centaur dan sebagainya. Tapi sebenarnya buat pengetahuan korang, tanah Arab itu sendiri mempunyai pelbagai makhluk mitologi yang boleh dikatakan tak kurang juga kalah menariknya tau kalau dibandingkan dengan mitologi pada negara lain ni. Okey, tapi sebelum kita memulakan cerita, macam yang kita sedia maklum, macam sebelum ni kan kita kadang-kala mendengar cerita pasal makhluk mitologi untuk bangsa ataupun budaya lain ni. Sebagai contoh macam makhluk mitologi Yunani ni kan, selalu kalau kita dengar kita rasa macam mengarut lah, merepek lah. Memang kita macam tak percaya langsung kan. Sebab apa kita rasa merepek? Sebab biasanya makhluk-makhluk mitologi ni sentiasa diklasifikasikan macam makhluk yang sangat luar biasa. Di mana kadang-kala makhluk-makhluk ni keberadaan dia macam kita tak boleh cerna tau dengan logik akal. Dan tidak boleh juga dijelaskan melalui sains. Saya cakap benda ni macam tak logik lah. Jadi perkara ni juga turut diaplikasikan sama juga bagi makhluk-makhluk mitologi Arab ni. Sebab macam yang kita tahu, Arab kan mostly Islam kan. Jadi ada makhluk-makhluk yang akan dijelaskan selepas ni mungkin memang dianggap wujud bagi orang Islam. Tapi disebabkan ianya di luar daripada konteks logik akal kita, jadi mungkin bagi setengah budaya ataupun agama lain hanya anggap keberadaan makhluk ni hanyalah mitos semata-mata. Jadi benda ni samalah macam apa yang kita anggap dekat makhluk mitologi Yunani tu, di mana bagi kita benda tu tak wujud ataupun memang merepek. Tapi bagi mereka mungkin memang mereka percaya yang benda tu wujud. Dan ada setengah makhluk yang akan disebut selepas ni, bagi orang Islam makhluk-makhluk ini bukan dianggap sebagai makhluk mitologi tetapi sebagai jin. Okey, jadi tak apa, buang masa lagi. Bagi korang yang nak tahu tentang makhluk-makhluk mitologi dari tanah Arab ni, jom kita start. Okey, jadi makhluk pertama adalah Bahamut. Okey, jadi disebabkan macam yang telah dijelaskan tadi, makhluk mitologi ni kan kadang-kala benda yang kita tidak boleh bayangkan melalui logik akal kan. Sebab manusia ni kan ada limitnya tersendiri kan. Jadi samalah macam makhluk mitologi ni. Okey, jadi lepas ni korang dengarlah baik-baik macam mana bayangan untuk makhluk Bahamut ni. Di mana kalau korang dengar memang tak terbayangkan macam mana luar biasanya makhluk Bahamut ni. Even nak gambarkan dalam lukisan pun memang macam tak boleh. Okey, jadi Bahamut dalam mitologi Arab ni dikatakan merupakan bukan seekor lagi tau, tapi pelbagai sumber mengatakan ianya merupakan sebuah ikan raksasa yang digambarkan begitu besar sekali. Dia punya tahap luar biasa dan juga besar tu sehingga kan manusia pun tidak akan tahan ketika mereka melihat makhluk ni. Di mana dikatakan bahawa ikan ni mempunyai tanduk seperti seladang. Dan dikatakan juga Bahamut ni membawa seekor lembu di atas kepalanya, dan di atas kepala lembu tersebut terdapat gunung batu delima. Dan di atas gunung batu delima tersebut terdapat malaikat. Dan di atas malaikat pula terdapat 6 neraka. Dan di atas neraka terdapat bumi. Dan di atas bumi terdapat
7 langit syurga, dan selepas itu apa yang ada di atas langit syurga tersebut tidak dapat diketahui lah. Jadi menurut sumber, ikan Bahamut ni merupakan ikan raksasa yang dikatakan pernah dilihat oleh Nabi Isa alaihissalam pada malam 496 daripada kisah 1001 malam ataupun hikayat 1001 malam. Jadi dalam cerita tersebut, Bahamut ni merupakan ikan raksasa yang melayang di lautan yang tidak terukur, di mana macam yang telah dijelaskan tadi, dikatakan bahawa ikan tersebut membawa seekor lembu di atas kepalanya, dan di atas kepala lembu tersebut ada gunung batu delima, dan di atas gunung tersebut ada malaikat, dan seterusnya macam yang telah dijelaskan seperti yang tadi. Dan di dalam cerita tersebut juga telah menerangkan bahawa di bawah Bahamut ini ada jurang udara. Kemudian selepas itu ada api, dan di dalam api tersebut terdapat ular raksasa yang dikenali sebagai Falak. Jadi daripada cerita ni korang dapat bayangkan tak macam mana luar biasanya makhluk tersebut, di mana kita ni sebagai manusia memang tak boleh bayangkan lah, sebab kita manusia ada limit kita kan. Jadi benda ni memang tak dapat dibayangkan dalam logik akal kita lah. Jadi berbalik semula kepada cerita Nabi Isa alaihissalam tadi, dikatakan selepas Nabi Isa ni ternampak Bahamut, Nabi Isa ni terus tidak sedarkan diri tau. Dan ketika Nabi Isa ni sedarkan diri, dikatakan Allah telah berbicara dengan Nabi Isa ni melalui inspirasi dan telah mengatakan, wahai Isa, engkau telah melihat ikan dan difahami panjangnya dan lebarnya. Jadi ketika itu Nabi Isa alaihissalam telah pun menjawab, dengan kehormatan dan kemuliaan-Mu ya Allah, aku tidak melihat ikan, tetapi aku telah melihat ada seekor seladang besar yang telah melewatiku, di mana panjangnya 3 hari perjalanan, dan aku tidak tahu makhluk semacam apakah seladang ini. Maka selepas itu Allah SWT pun telah berkata, wahai Isa, tahukah engkau yang 3 hari melewatimu itu hanyalah kepala ikan sahaja, dan tahukah bahawa setiap hari aku membuat 40 ikan seperti ini. Jadi itu adalah ciri-ciri ataupun gambaran untuk makhluk mitologi Bahamut ni. Okey, jadi yang kedua adalah Falak. Falak ni dikatakan mempunyai fizikalnya seperti ular, namun dikatakan ukurannya tersangat-sangatlah besar. Dan menurut sumber dikatakan makhluk ini dikabarkan tengah mendiami dunia bawah ataupun tinggal di bawah kerak bumi. Dan dikatakan ular Falak inilah ular yang akan muncul dari perut bumi sebelum hari kiamat ataupun ketika dunia ini akan berakhir. Jadi makhluk Falak ini telah diceritakan sebagai makhluk yang mempunyai nafsu makan yang sangat besar, di mana dikatakan bahawa makhluk ini boleh menelan apa sahaja yang ada di seluruh bumi ni. Okey, jadi dalam cerita 1001 malam, dalam cerita ini telah mengatakan bahawa Falak ini benar-benar ada dan juga hidup di bawah kerak bumi ni, di mana sebenarnya dikatakan makhluk Falak ni sekarang ni sedang menahan dirinya daripada memakan ataupun menelan segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kerana takutkan Allah. Jadi oleh sebab itulah kadang-kala ular Falak ni juga seringkali dikaitkan ataupun disamakan dengan ular Syuja'ul Aqra, di mana macam kita tahu tugas ular tersebut adalah sebagai peneman kubur kepada orang-orang yang lalai untuk menunaikan solatnya, di mana dikatakan ular inilah merupakan salah satu daripada beberapa jenis seksa kubur. Jadi dikatakan sebenarnya ular Syuja'ul Aqra ni mempunyai kedua-dua belah mata yang diperbuat daripada api, dan dikatakan kuku ular ini diperbuat daripada besi, di mana dikatakan panjang bagi setiap kuku ular ini adalah sejauh 1 hari perjalanan. Dan dikatakan setiap kali ular ini memukul bagi manusia yang diseksanya itu, setiap kali itulah manusia ni akan terbenam ke dalam bumi sejauh 70 hasta, di mana manusia ini akan diazab sehingga hari kiamat. Jadi alam, kalau salah minta maaf. Okey, jadi selain daripada itu ada juga sumber mengatakan bahawa macam yang tadi tu, Falak ni ada kena-mengena dengan
keberadaan Bahamut, di mana dikatakan Falak ni sebenarnya tinggal di neraka yang ketujuh, iaitu di bawah ikan Bahamut tadi. Jadi dikatakan Falak ni memang sangat-sangat kuat. Dia punya tahap kuat tu sampaikan sebenarnya dia boleh sahaja menelan bumi, boleh menelan langit, even boleh menelan 6 neraka di atasnya. Tetapi makhluk ini tidak berbuat demikian kerana takutkan Allah SWT. Okey, jadi makhluk mitologi yang ketiga adalah Dandan. Jadi kalau korang dengar nama dia ni macam sebenarnya agak comel kan, Dandan. Macam tadi kan kita dengar Falak. Falak tu macam garang kan, macam galak kan. So sekarang ni Dandan macam nama tak berapa ganas. Tapi tahukah anda sebenarnya makhluk mitologi ni digambarkan sebagai salah satu makhluk yang sangat menyeramkan di dalam lautan. Jadi Dandan ni menurut daripada cerita Arab kuno adalah lagi sekali bukan seekor tetapi sebuah ikan yang dikatakan mempunyai ukuran ataupun saiz yang sangat-sangatlah besar. Bahkan tahap besarnya Dandan ni dikabarkan lebih besar daripada paus pada zaman dinosaur dulu-dulu tu, di mana dikatakan kononnya tahap besar dan juga kuatnya Dandan ni sehinggakan ianya boleh menelan ataupun menyedot segala kapal yang berlalu berdekatan dengannya. Macam ibarat kita ni tegur air je, tahap mudahnya Dandan ni nak telan ataupun menyedot kapal yang lalu berdekatan dengannya. Tetapi tak ada sumber yang menjelaskan sebenarnya bentuk Dandan ni macam mana. Adakah ianya betul-betul macam bentuk ikan ataupun macam raksasa, tak tahu. Tetapi Dandan ni dalam kategori ikan lah. Jadi makhluk Dandan ni pertama kali diketahui muncul dalam cerita 1001 Malam, di mana di dalam buku tersebut telah menceritakan tentang Abdullah ni si nelayan yang telah diperingatkan oleh ikan duyung akan bahayanya Dandan ni di dalam lautan yang luas tu. Jadi dikatakan bahawa Dandan ni merupakan musuh kepada seluruh hidupan di dalam lautan. Okey, jadi makhluk yang seterusnya adalah Karkadan. Jadi Karkadan ni merupakan makhluk mitologi Arab yang memiliki bentuk campuran antara kuda dan juga badak dan memiliki badan berwarna putih serta kepala berwarna merah gelap dan mempunyai mata yang berwarna biru. Jadi dikatakan selain daripada itu, Karkadan ni juga mempunyai tanduk yang sangat tajam dan juga sakti tau. Dan dikatakan juga makhluk ni kadang-kala boleh jadi sebagai penyelamat dan kadang-kala boleh juga menjadi sebagai pemusnah ataupun pembinasa. Hal ini kerana berbekalkan badannya yang kekar dan juga besar serta tanduknya yang tajam tu, Karkadan ni boleh menjadi makhluk perosak ataupun binasa. Namun begitu, konon-kononnya dikatakan ketika seseorang berjaya mematahkan tanduknya dan menjadikan tanduk tersebut sebagai cangkir minuman, maka air yang tertuang di dalam tanduk tersebut boleh jadi ubat untuk segala penyakit. Dan dikatakan debu-debu yang dihasilkan daripada tanduk Karkadan tersebut pun dipercayai dapat menyembuhkan segala racun dan juga penyakit. Jadi adakah makhluk ini betul-betul wujud ataupun tak? Tak tahulah. Wallahu a'lam. Okey, jadi makhluk seterusnya adalah Nas-Nas. Jadi Nas-Nas ni merupakan sejenis makhluk raksasa dalam mitologi Arab yang dikatakan tinggal berdekatan dengan laut di negara China. Kemungkinan laut China Selatan lah. Jadi tahap sahih keberadaan Nas-Nas ni tak pastilah kan. Tapi meskipun macam tu, dikatakan Nas-Nas ni memiliki tubuh yang sangat besar dan yang uniknya makhluk ni rupanya ni hanya menyerupai setengah daripada tubuh manusia sahaja. Dengan kata lain, Nas-Nas ni adalah manusia raksasa yang terbelah dua secara vertikal. Selain daripada itu, makhluk mitologi ni juga dikatakan mempunyai kepantasan yang sangat luar biasa, di mana dikatakan sekali sahaja makhluk ini melompat, ianya boleh menempuh jarak yang sangat jauh. Dan dipercayai bahawa Nas-Nas ni adalah hasil perkongsian hidup antara seekor jin yang digelar sebagai Syekh dengan seorang manusia. Jadi boleh dikatakan bahawa Nas-Nas ni adalah datang daripada keturunan bangsa jin lah.
Okey, jadi seterusnya adalah Wurhaina. Okey, kalau dekat Nusantara kita ada harimau jadian ataupun Wur Tiger, dekat Eropah pula diorang ada serigala jadian. Rupa-rupanya dekat Arab pun ada which is diorang ada Haina jadian ataupun Wurhaina. Jadi sama juga macam serigala jadian, Wurhaina ni merupakan manusia yang boleh berubah menjadi Haina tu lah. Jadi meskipun macam tu, dikatakan bentuk Wurhaina ataupun Haina jadian ni tidak sama seperti Haina biasa ni tau. Di mana dikatakan makhluk mitologi tersebut mempunyai badan ataupun sosok yang lebih besar serta boleh berdiri dengan hanya menggunakan dua kakinya. Sama macam manusia lah. Jadi Wurhaina ni dikatakan sangat-sangat ganas dan juga brutal tau. Di mana Wurhaina ni memang tak kenal ampun langsung terhadap mangsanya. Dan dikatakan Wurhaina ni lebih ganas daripada serigala jadian sebenarnya. Dan buat masa ni macam tak ada sumber yang menerangkan macam mana proses pembentukan daripada manusia kepada Wurhaina ni lah. Cuma dikatakan bahawa Wurhaina ni adalah termasuk dalam salah satu mitologi Arab. Okey, jadi seterusnya, tak tahu kenapa setiap kali kalau nak tengok tentang makhluk mitologi Arab, mesti akan masukkan sekali nama yang akan disebut selepas ni. Di mana makhluk yang termasuk dalam golongan makhluk mitologi Arab ni adalah nama yang sangat-sangat kita familiar ataupun selalu dengar, iaitu Ifrit. Jadi dikatakan Ifrit ni merupakan sejenis jin di mana tugasnya adalah bagi menggoda dan juga menyesatkan manusia untuk diajak bersama menuju ke neraka. Jadi dikatakan jin Ifrit ni sangat kuat tipu daya dia, di mana sehinggakan siapa sahaja yang lemah akan dengan mudah sekali masuk ke dalam perangkapnya. Okey, jadi mungkin bagi setengah budaya ataupun agama lain menganggap bahawa Ifrit ni adalah salah satu kepada makhluk mitologi Arab macam tu. Tetapi sebenarnya Ifrit ni bagi orang Islam memang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, istilah Ifrit yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran ni adalah pada kisah ketika Nabi Sulaiman AS ingin memindahkan istana Ratu Balqis, di mana jin Ifrit inilah yang telah menyatakan kesanggupannya untuk memindahkan istana tersebut. Jadi macam kita tahu, Allah SWT telah menganugerahkan Nabi Sulaiman AS dengan 4 mukjizat, di mana salah satu daripada mukjizat itu adalah di mana setiap jin ni akan tunduk kepada Nabi Sulaiman AS, di mana jin ini akan tunduk kepada Nabi Sulaiman AS untuk melakukan sebarang kerja, termasuklah membuat bangunan seperti membina masjid, mimbar dan sebagainya. Jadi ada dalam satu kisah ketika Nabi Sulaiman AS ni berdakwah untuk menyebarkan agama Allah, baginda ni menginginkan istana Ratu Balqis dibawa dan juga diangkat seperti firman Allah. Jadi Nabi Sulaiman ni telah pun berkata, "Wahai pegawai-pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgasananya," iaitu singgasana Ratu Balqis tu lah, "dalam keadaan berserah diri memeluk Islam." Jadi selepas itu berkatalah Ifrit, iaitu dari golongan jin, "Aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah untuk membawanya lagi amanah." Okey, jadi itu adalah antara makhluk yang dikatakan makhluk mitologi Arab. Sebenarnya ada banyak lagi tau. Jadi macam yang dikatakan tadi, walaupun ianya dianggap sebagai makhluk mitologi Arab, tetapi ada di antara makhluk-makhluk tersebut sangat dipercayai keberadaan dan juga kewujudannya. Sebagai contoh macam jin Ifrit tadilah. Sebab apa? Sebab memang dah dijelaskan ataupun disebut di dalam Al-Quran. Tetapi mungkin bagi bangsa dan juga budaya lain, mungkin menganggap bahawa Ifrit tu hanyalah makhluk mitologi dari Arab sahaja. So samalah macam kita dengar mitologi Yunani kan, macam dewa Zeus lah, Poseidon, Olympus tu semua kita rasa merepek apa benda tu semua, tapi mungkin diorang percaya kan. So semua orang mempunyai perbezaan kepercayaan lah sebenarnya. So thank you so much kepada yang dah tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like, and see you again and bye.